Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bihaqqi Taha Sayyidil Kaunaini wa Jaddil Hasanaini Abil Batuli wal Qasimi Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan diri, yakni makna benda yang direnti, yakni makna benda yang difahami pada sifat salbiyah itu semata-mata sungguh jua, semata-mata subutiyah faqat sahaja. Kita buat selalulah kelah. Aduh, payah Ustaz Mubi weh, tak ada PA ni lagu tu lah. Jadual ni jadi apa? Jadi tak teratur, jadi orang panggil apa? Iyalah kalau pakai PA ke kena kuliah mahal-mahal, orang kata tak ikhlas pula. Kalau pakai PA kena bayar gaji lah PA. Bayar gaji PA, kuliah kena demand lah. Kuliah kena demand, orang pula akan ngata. Jadi kalau tak pakai PA, kuliah tak kena demand, ikut demo nak pergi berapa. Tapi mujur tak start kereta lagi, dia fikir lagu. Rupa-rupanya esok pagi 21. Hari ni 20 ke deh? 20 baru. Allahu Akbar. Tengok balik. Baru tengok balik WhatsApp. Saya duk ingat hari Isnin. Jadi kita sambung baca. Sampai-sampai kita, kalau bolehnya kita, yalah. Sebab belakang-belakang ni lagi panjang bahasa tu. Sebab tu kita kena gaduh sikit. Kena cepat sikit. Jadi kita kena masa itu emas lah. Minta maaf banyak tu semua Ustaz Mubi, jemaah Ustaz Mubi apa semua. Kita sambung. Baik, kata dia dan diri, yakni diri benda, yakni diri makna yang direnti, yang difahami pada sifat salbiyah itu ialah semata-mata sungguh jua. Semata-mata subutiyah, sungguh saja. Ini dia kena kembali kepada definisi-definisi lah. Kerana ta'rif sifat salbiyah ialah kullu sifatin, tiap-tiap sifat dalat ala nafyin, menunjuk maknanya di atas nafi. Sini jadi ada orang panggil ada pertelingkahan lah zaman dulunya. Ada tutup guru dulu kata sifat salbiyah ni ada di zat Allah Ta'ala lah. Kidai bakok mukhalafah semuanya ada di zat Allah Ta'ala. Ni nanti bawah tu nanti pada tu ayah dia kesindir. Dia kesindir lah. Sedangkan makna nafi situ bukan dengan makna fi'lul fa'il, menafi bukan dengan makna infial, ternafi. Itu maksud. Tiap-tiap sifat yang menunjuklah maknanya di atas ternafi ma la yaliku billahi azza wa jalla. Itu dipanggil salbiyah.
kullu sifatin dallat ala nafyin, dallat ala intifa'in, gitu. Menunjuk di atas ternafi makna dia ma la yaliqu bi jalalih, akan barang yang tidak patut, tidak layak dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiap-tiap sifat salbiyah itu kita faham kok tidak. Nah, tidak apa? Tidak ada awal bagi ada. Nah, tidak ada akhir bagi ada. Nah, tidak serupa akan yang baharu dan sebagainya. Tak berbilih, kok tidak. Jadi hak dipaham daripada tidak tu hanya semata-mata sungguh jua subuh, bukan ada di zat Allah Taala. Diri kita reti kata tak ada awal bagi ada, tak berubah, tak ada akhir bagi ada, tak berubah, tak serupa akan yang baharu, tak berbilih, tidak pasal sifat ada di zat, tak berapa lagi. Tidaklah dia tu jirim atau arak. Dah. Tu orang panggil makna dia tu kita reti kata subuh, sungguh. Bersalahan, tak serupalah pada makna yang direnti pada ma'ani. Gitu. Itu dah. Bersalahan pada ma'ani, yakni tak serupa pada makna yang difahami pada sifat ma'ani. Mana sifat ma'ani? Yang lagi akan datang. Yang lagi akan datang oleh huraiannya, oleh sebutannya. Yang lagi akan datang bayanuhu lah, atau bayanuha, oleh kenyataannya. Habis itu misalnya lagu mana ni? Misal contoh seperti orang cerita kata Allah Taala bersifat dengan kudrah. Ini bagi misal bagi bersalahan. Itu. Ataupun misal bagi makna yang difahami pada ma'ani. Itu kira. Seperti orang cerita, tok guru ngajar ke orang hok royak ke, dia kata ke dia? Dia kata Allah bersifat dengan kudrah. Allah bersifat dengan pekuasa, masalan ai umatsilulaka masalan. Bila kita dengar kata orang itu kata Allah Taala bersifat dengan pekuasa, tengok. Maka menujulah hati kita. Maka menuju fahamlah oleh hati kita. Hati kita tu tertuju pada fahamannya kepada satu perkara yang ada ia satu perkara pada zatnya zat Allah Taala. Tu kudrat. Allah bersifat dengan pekuasa. Apa hak difaham dengan hati kita ni? Ada di zat Allah Taala satu perkara namanya pekuasa. Sebenarnya nak kata gini. Orang hak kata tu Allahu qadirun, gitu. Orang kata tu Allah yang maha kuasa, gitu Baru kemas sikit. Sebab dia bukan pergi ke sifat. Jadi kalau pergi ke sifat jadi mutabaqah, dilalah mutabaqah tu. Dilalah yang difaham dengan secara totok, mutabaqah. Sedangkan dalam Quran ni tak ada sebut tu Allah yattasifu bi sifatil qudrah. Tak ada gitu. Hak dalam Qurannya kata Allahu qadirun. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Contoh. Jadi bila kata Allahu qadirun, Allah zat yang maha kuasa. Maka tertuju selalu hati kita. Kerana kuasa tu pasti ada istiqaq dia. Dia mustaq. Istiqaq dia mana? Mustaq minhu dia tu. Mesti ada satu mabda', satu sifat yang hasil berkuasa tadi. Kuasa tadi. Sangat kuasa tadi tu daripada dia. Dengan secara autonya kita faham, ada satu perkara namanya pekuasa di zat Tuhan. Pasal orang tu kata Tuhan maha kuasa. Kata Tuhan maha mendengar, maha melihat. Dengan secara lazim malzum dia panggil. Dengan secara mengautomatik kan, kita faham kata, ada di zat Tuhan namanya pendengaran dan penglihatan. Itu contoh tu. Sebab tu hati kita gitulah molek sikit. Tak apalah, tak hak. Sebab maka menujulah, yakni menuju fahamlah oleh hati kita tu. Hati kita tu jadi pa'i bagi menuju. Maka menujulah, yakni menuju fahamlah oleh hati kita tuju kepada satu perkara, yakni satu maknan, satu diri yang ada. Satu perkara tu yang ada ia, yang berdiri mana yang ada ia satu perkara, satu benda yang ada tu pada zatnya zat Allah Taala. Habis. Dan menujulah kita, yakni menuju fahamlah oleh hati kita kepada zatnya Allah Ta'ala itu. Jadi orang panggil cerita kita tu tertuju kepada zat, benda yang ada di zat.
Tapi tuju tu dengan jalan lazim, dengan jalan wajah istidlal, dengan wajah dalalah atau dilalah, boleh baca dua, tiga boleh baca, tapi hak masyhur dua. Dalalah iltizamiyah dia panggil. Dengan secara auto. Lazim ni auto. Faham dengan secara auto selalu dah. Oh, di zat Tuhan ada sifat berkuasa. Faham gitu. Tu. Dan menujulah kita kepada zatnya Allah Ta'ala itu dengan jalan lazim. Maka menuju fahamlah oleh hati kita kepada zat Allah Ta'ala tadi itu dengan secara auto, dengan secara tiket turut. Faham dengan secara lazim. Bila orang tu kata Tuhan tu maha kuasa, maha menentu, maha mendengar, maha melihat, maha berkata-kata, pasti ada mustaq, masdar, masadir ataupun mabda' atau mustaq minhu dia panggil. Yang dikatakan sifat secara hakiki, iaitu dipanggil sifat secara hakiki tu. Dia sifat ni ada dua, sifat secara hakiki, sifat secara majazi. Kalau sifat secara hakiki, maqama bil mausufi, barang yang ada di mausuf, di zat. Benda ada di zat, itu dipanggil sifat hakiki. Kalau sifat dengan secara majazi, malaisa bizatin, barang hak selain daripada zat, tapi mafhumnya reti di zat. Itu dia panggil sifat secara majazi. Lagi akhir bawah tu ada kali yang menyata. Baik. Iaitu tu dah. Apa iaitu ni? Iaitu sifat ma'ani tadilah. Ataupun iaitu satu perkara yang ada ia satu perkara pada zat tu. Boleh ke? Marja' situ dah. Iaitu satu perkara yang ada ia satu perkara pada zat Allah Ta'ala tu ialah tiap-tiap sifat ma'ani. Tiap-tiap sifat ma'ani. Tiap-tiap segala sifat-sifat yang ada diri tu dipanggil maknan, yang dibahasakan pada makna ada diri dia tu. Maknan tu dipanggil wujudi. Lau kushifa annal hijabu la ra'ainaha. Kalau Allah Ta'ala buka hijab nescaya nampak. Tengok. Tiap-tiap sifat ma'ani tentu ada zat yang ada sifat itu padanya pada zat. Tiap-tiap sifat ma'ani ni tentu ada zat yang ada sifat itu, sifat mana sifat itu? Sifat ma'ani itulah padanya pada zat. Karena sifat-sifat ma'ani ni sifat dengan secara hakiki. Maqama bizati, maqama bil mausufi. Benda hak ada pada zat, benda hak ada pada mausuf. Maka tentu dah zat tersebut ada padanya itu segala sifat-sifat tadi. Berdirinya. Sifat tu pada zat. Reti qiyamu sifat bizat. Berdirinya sifat pada zat. Adanya sifat tu di zat. Tak serupa dengan kidam bakak mukhalafah tadi. Bukan duk bahas kata berdiri sifat tu di zat. Bak makna dia tu reti ku tidak. Kidam tidak ada awal bagi ada. Kidam tidak ada awal bagi ada ni. Reti tak ada di zat Allah. Tidak ada awal bagi ada. Reti tapi ada ke tak di zat dia? Tak ada tu. Tak boleh nak tengok tu. Tak boleh nak nampak. Diri tak ada awal bagi ada tu tak boleh nak nampak. Tak boleh nak lihat. Tak boleh nak kesan dengan panca indera. Tiap-tiap yang boleh dilihat, boleh dikesan dengan panca indera tu dia panggil wujud dia. Kullu mawjudin yasihu an yura, yasihu an yasma' dan sebagainya. Tiap-tiap yang ada tu sah untuk dilihat, sah untuk didengar dan sebagainya. Boleh dikesan dengan panca indera. Itu dah. Tu sekira-kira orang panggil umum makna wujudiah lah. Baik, habis itu. Hendaklah kamu sedar dan tahu bahawa nyonya tak rojak mana-mana. Bermula sifat nafsiyah dan salbiyah itu, sifat wujud dan sifat qidam baqak mukhalafah kemudian nafsiyah wahdaniyah itu dah. Sifat nafsiyah tu sifat wujud tu sifat nafsiyah dia panggil. Kalau kita Asy'ariyah ni kan amrun iktibariyah, sifatun subutiyatun fi dhihni, bidzati. Mana sifat yang sungguh pada zihin kita bagi zat. Mana sebut kata ada siapa? Ada zat Allah lah. Kena ke zat lah dah. Diri ada tu sungguh dalam fikiran kita dengan zat dia.
Sungguh pada fikiran kita dengan zat dia, dengan cerita tentang zat dia. Gitu dia panggil. Itu dia panggil jumhur Asy'ariyah. Kalau jumhur Maturidiyah pula, kalau Maturidiyah pula, wujud-wujud tu gapo? Al-halus sabitatu lizzati madamati zatu ghairu mu'allalatin bi'illatin. Satu kelakuan yang menengahi antara ada dengan tak ada. Sabit sungguh bagi zat, bukan sabit sungguh tu pada zihin. Sungguh dia tu di zat. Madamati zatu, selama mana ada zat tersebut. Zat sini umum, sama ada zat tu ialah zat ataupun tiap-tiap yang berhak bersifat dengan ada. Tiap-tiap benda ada. Sebab hal ni ada dua. Halun nafsiyah, iaitu zat tu sendiri. Halun maknawiyah, itu sifat. Sifat tu kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan nanti. Nanti lagi akan bahas. Nah, madamati zatu, selama mana ada zat tersebut. Selama mana ada orang panggil perkara layak bersifat dengan ada tadi tu, layak dikatakan ada tu, ghairu mu'allalatin bi'illatin, tidak dikeranakan dengan satu kerana. Mana? Tidak dikeranakan ada apa-apa yang menyebabkan kita reti dia. Tak. Nah, seperti kaunuhu qadiran, kerana adanya sifat kudrat pada zat. Sebab tu halun maknawiyah, al-halus sabitatu lizzati madamati zatu mu'allalatan bi'illatin. Satu kelakuan, yakni ma yakunu wasitatan bainal wujudi wal adam. Itu makna hal. Mana? Satu kelakuan yang menengahi antara ada dengan tak ada. As-sabitatu lizzati, sabit sungguh di zat, bukan sabit sungguh di dalam kepala otak fi zihni saja. Amrun fil khariji, bukan amrun fi zihni semata-mata tak. Sabit bagi zat ini, sabit bagi sifat yang wujudi tu. Madamati zatu, selama mana ada zat, tapi ma ghairu mu'allalatan bi'illatin, dikarenakan ada kudrat di zat, maka retilah kaunuhu qadiran. Itu dipanggil halun maknawiyah. Itu payah sikit nak bahas tu. Lagi akallah. Tu habis itu dah. Begitu juga sifat salbiyah tadi. Kullu sifatin dalat ala nafi ma la yaliqu bijalalih. Tengok. Tiap-tiap sifat yang maknanya menunjuk di atas ternapi barang yang tak layak dengan Allah Ta'ala. Maka sedarlah, hendaklah sedar. Hendaklah kamu, hei mukallaf, hei penuntut ilmu, sedar dan tahu akan bahawasanya sifat nafsiyah dan sifat salbiyah. Wujud sebutir sifat nafsiyah, kidai bakak mukhalafah kia bin nafsih wahdaniyah, tu sifat salbiyah itu sungguh pun bukan perkara yang ada pada zat Allah Ta'ala, pada zat Tuhan. Maka dinamakan sifatan juga, dipanggil ke juga sifat. Sifat wujud, sifat kidam, sifat bakak, panggil sifat juga. Tapi dia mabedak ke? Tak, bukan mabedak. Tuh. Dia hanya reti makna dia tu di zat. Tu lagi tu. Kerana apa kau dinamakan sifatan juga? Ilak pada kata dinamakan. Kerana makna sifat itu ialah barang yang bersangkut paut dengan zat. Ni dia panggil makna sifat dengan secara umum. Secara umumnya gapo dia sifat? Ma yata'allaqu bizatin, barang yang bersangkut paut dengan zat. Sama ada dengan jalan ada padanya pada zat. Imma tu biqiya imma biqiyamiha bihi. Tu ada kalanya dengan ada nyonya sifat tu bihi ai bizat, atau semata-mata renti yang suku dan tambah di atasnya, di atas zat. Au bimafhumiha bihi, atau dengan makna yang difahaminya sifat tu bihi, dengan dia, dengan zat. Boleh tak? Tu orang panggil makna sifat dengan secara umum. Umum-umumnya sifatnya apa? Benda berhubung kait dengan zat. Tak kira? Tu benda berhubung kait dengan zat. Sama ada berhubung kait tu dengan jalan ada di zat ke, atau makna tu difahami pada zat. Itu. Ma yata'allaqu bizatin imma biqiyamiha bihi au bimafhumiha bihi au bimafhumiha bihi. Gitu. Nah, barang yang berhubung kait dengan zat, sama ada dengan berdirinya ni, dengan adanya sifat-sifat tu di dia, di zat, atau makna yang difahaminya sifat-sifat tu bihi bizat. Boleh. Ya tu, sifat tu. Maka panggillah juga sifat wujud, sifat kidam, sifat bakak. Itu kita dah. Habis gitu. Yang ngajak payah sikit dah ni. Misalnya, ni buat contoh.
Nak kita mudah faham. Misalnya contohnya seperti seorang manusia yang bernama Abdullah itu. Itu kata Pak Allah. Pak Dalah ni, Abdullah ni. Ianya Abdullah tu ada. Abdullah ada dah? Ada. Ada tu kita reti di zat dia tu. Retinya ada tu nak bukan di zat. Reti ada tu nak cerita zat dia. Gitu. Ada tu hanya sungguh je. Sifatun subutiyatun fi zihni bizat. Nah, sifat yang sungguh di zihin kita di zat. Dengan zat. Mana sifat yang sungguh di zihin kita nak cerita zat. Gitu tu orang panggil Asy'ariyah. Asy'ariyah kata ada-ada tu tak ada. Ada-ada tu umurun iktibariyah. Perkara hak dikira-kira sungguh tu hanya pada akal saja. Mana dia hanya nak ceritakan diri zat. Zat Pak Allah tu ada. Gitu. Bukan ada tu kena pergi batas tekak dia ke atas perut bucik dia ke kaki dia. Dah. Duk mana ada boleh tengok ada. Tak boleh tengok ada. Dia ada tu tak boleh tengok. Tapi reti ada tu reti. Bila zat dia tu ada. Zat dia tu dengan ada tu benda lain-lain kalau di sisi Asy'ariyah. Ada tu hak kita faham dalam kepala otak. Nak cerita zat dia. Gitu ya. Tapi kalau ikut Imam Abu Hasan Asy'ari, ada tu diri zat tu dah. Diri zat tu, bukan za'i ala zat. Tu wujud ainul maujud, la za'i alal maujud, ala zat. Tu jadi di sisi Imam Abu Hasan Asy'ari hak sebenar kan, sifat ni bukan 13, 12. Itu disebut dalam kitab Kifayatul Awam. Pergi baca gila kitab tu. Tapi kalau mengikut Asy'ariyah hak tahqiq kan, kok wujud tu zat. Sebab ada tu tak boleh nak reti di diri ada. Tiap-tiap benda hak tak boleh nak reti di diri dia. Kena reti di benda lain. Orang panggil sifat. Kita pergi kedai rocik. Saya nak beli ada. Boleh tak? Nak beli wujud boleh? Tak boleh. Wujud ke apa? Ada ke apa? Ada lada ke? Ada gula ke? Ada beras ke? Ini tak boleh nak reti di diri ada. Kena reti di benda lain. Tiap-tiap benda hak direti dia tu di benda lain tu dipanggil sifat. Atas jalan mafhum. Atas jalan mafhum. Au bimafhumiha bihi. Atau dipahamkan orang panggil makna sifat tu di zat. Gitu maknanya. Yang ni sifat ada tu nak cerita zat je. Gitu ya. Ada pun diri ada tu tak ada. Hanya sungguh dalam kepala otak. Sebab tu Asy'ariyah kata tu ada tak? Ada. Kadang tu nak tanya zat tu ada tu tu ada ke tak? Tak ada. Bapa tak ada? Sungguh dalam kepala otak. Gitu. Kalau Maturidiyah ada tu gapo? Tuhan ada tak? Ada. Ada Tuhan ada ke tak? Tak boleh nak kata siapa tahap ada, tak boleh nak kata siapa turun, siapa tahap tak ada. Sungguh dia bukan hanya semata-mata akal saja, bahkan sungguh di diri zat. Tapi tak naik siapa tahap ada, tak turun siapa tahap tak ada. Sabit bagi zat, selama mana ada zat, tak dikeranakan dengan satu kerana. Gitulah. Tu ada. Ada berdalah gitu ke? Tu dah. Diri ada tu. Dan bukan diri nama ada dalah supung ada Allah Taala tak sama. Makna ada tu tak samalah. Makna ada dalah tu mungkinul wujud. Makna ada Allah wajibul wujud. Nak bahalanya dia ada tu berapa? Gitu Amrun i'tibari ke wujud halun nafsiyah ke amrun i'tibariyah ke ainul maujud. Gitu. Dan putih tubuhnya tubuh berdalah. Jadi berdalah ni seorang yang bernama Abdullah itu, ianya berdalah ni ada zat dia tu. Ada. Dan putih tubuhnya, tubuh berdalah tu putih. Boleh tengok dengan mata kepala boleh. Dan mandul ia berdalah. Mandul tak ada anak ia berdalah weh. Ada. Tengok ini tafsir. Maka ada ia berdalah itu dikatakan sifat dia juga. Dalah ada dah, ada dalah. Sifat juga buat reti ada tu di berdalah. Reti ada tu di berdalah. Mana cerita sifat ada ni nak cerita zat. Zat berdalah tu ada. Diri ada tu apa? Amrun iktibari di sisi Asy'ariyah. Tu. Hal pada diri dia. Bagi Maturidiyah. Halun nafsiyah dia panggil. Hal bagi diri zat tu. Diri ada tu sungguh di zat berdalah. Tapi tak naik sampai tahap ada, tak turun sampai tahap tak ada. Ma yakunu wasitatan bainal wujudi wal ada. Tapi sabit bagi diri zat berdalah selama mana ada zat berdalah tak dikeranakan sesuatu yang lain. Sungguh dia tu. Tu dia panggil halun nafsiyah. Kalau Imam Abu Hasan Asy'ari ada dalah tu zat dia dah bukan sifat dah. Ainul maujud, ainul zat dia panggil. Gitu. Tapi waktu kau Imam Abu Hasan Asy'ari lah.
Baiklah, Kamaria. Mana tadi? Maka ada ia berdolah itu dikatakan sifat dia sifat dolah juga. Tetapi sungguh bukan kata sifat, ada dia tu sifat yang semata-mata renti, yakni sifat yang semata-mata difahami jua sahaja, ini sifat yang bahasa subutiyah fi zihni. Amrun fi zihni pun dia panggil, subu fi zihni pun dia panggil, amrun iktibari pun dia panggil, ya belaka tu. Nah. Hak tulah tu. Nah, hak tulah ya. Amrun fi zihni, amrun iktibarinya duduk pening-pening. Ia perkara yang dikira-kira pada akal jua sahaja. Faham pada akal saja. Diri dia tu nak tengok apa tak boleh. Itu kalau berjalan di atas syairah lah. Nah. Kalau kita jalan di atas Maturidiyah kena kata gini. Dikatakan sifat dia juga ada tu, tetapi yang semata-mata difahami, yang semata-mata direnti, difahami pada zatnya, zat jua. Gitu. Tu kalau halun nafsiyah tu. Dan putih tubuh itu, putih tubuh berdolah tu sifat yang bangsa ada padanya, pada diri berdolah. Apa kata ada? Boleh dilihat dengan mata kepala. Tengok tubuh dia putih. Panggil berdolah putih. Berdolah yang putih. Berdolah yang ada, yang tubuhnya warna putih. Kau sifat juga. Ni orang panggil sifat ma'ani ni. Panggil sifat ma'ani bagi makhluk. Putih tubuh tu. Dan mandul dan mandul itu, ialah sifat dia, sifat berdolah juga. Gapo dia mandu? Ada lekat perut dia. Tu perut dia kepeh tu mandu. Oh nyanyo gitu, tiap-tiap perut kepeh tu mandu, mandu ramai lah orangnya. Mandu tu apa makna? Kita dah reti kata berdolah ni mandu. Berdolah yang ada, yang putih tubuh tu yang mandu tu, yang mandu. Sifat dia juga. Apa makna mandu? Iaitu makna mandu tu kenakan nama bagi ketiadaan anak baginya. Kena nama yang menunjuk bagi makna, begitu. Kenakan nama tu mandul tu lah. Mandul tu apa? Kenakan nama sebutan, nama panggilan. Nama tu menunjuk makna bagi ketiadaan anak baginya, bagi berdolah. Reti kau tak ada anak. Bukan diri tak ada anak tu ada di tubuh dia. Bukan dia ada, mandul, tak ada. Hanya reti makna, sebut mandul tu reti. Tahap reti lalu apa? Oh tak ada anak ya weh. Gitu. Bukan duk nampak tengok di tubuh berdolah tadi mandul tu. Tu gitu nak contoh. Habis itu. Kalau gitu hendaklah wajiblah kamu perhati nazar dengan sahalu-halu, dengan ta'ammul, dengan sahalu-halu, dengan teliti. Janganlah ni sini ni. Tak payah dia setak nak sini dia ni. Janganlah semata-mata percaya kepada yang menyuruh jua. Yang menyuruh ni yang mengajar sahaja. Jangan percaya semata-mata orang hendak mengajar ya. Semua orang hendak mengajar dalam Facebook ke apa tu. Jangan dengar makna, perhati molek. Jangan duk percaya terus tilip gitu jangan. Sebab lebih-lebih kita learn ni. Hak tak jadi ustaz pun jadi ustaz. Tak ada mengaji siapa tiba-tiba mengajar tu jadi celaru habis tu. Jangan duk hanya percaya kepada yang menyuruh. Orang yang mengajar juga. Menyuruh ni mencerita, menyuruh, mengajar juga. Sahaja. Jika yang bernama-nama sekalipun, ni jika yang menyuruh, jika orang yang mengajar tu yang ada nama-nama, pangkat-pangkat tuan-tuan guru sekalipun. Baba-baba, kiai-kiai, tok syekh, sekalipun nama dia tu ada orang yang mengajar tu ada pakak, ada nama sekalipun. Jangan duduk telai bulat gitu. Perhati molek. Sebab dulunya memang ada lah tutup guru dia kata 420 ni semua ada di zat Allah Ta'ala. Wujud ada di zat. Wujud ada di zat Allah Ta'ala. Semua ada di zat Allah Ta'ala. Bukan setakat wujud kita bakok. Sifat harus mana? Ijadul mumkini. Wa'idamul mumkini pun ada di zat Allah Ta'ala juga. Tak kena tu. Salah tu. Satu sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Walaupun orang menyuruh tutup guru baba sekalipun kena perhati sehalu-halu.
Dan hendaklah yakni sayu gialah kamu membanyakkan misal-misal contoh-contoh. Payah nak faham agak kena banyak. Contohnya gini, contohnya begini. Nah, bukan melainkan misal-misal, contoh-contoh pada tiap-tiap ilmu, tak kira lah bukan ilmu ni saja, ilmu fiqh ke apa. Sama telah lah, lebih-lebih lagi. Itu mana sama telah. Sama telah lah lebih-lebih lagi pula pada ini ilmu, yakni pada ilmu tauhid ni. Maka tafriqnya tiadalah orang yang tak suka pada membanyakkan misal contoh-contoh. Orang ni tak suka. Pas contoh tu contoh ni, bobok contoh-contoh gini. Nak serupa ke Tuhan dengan makhluk ke? Berat kecil gitu. Orang ni tidaklah dia orang yang tak suka kepada misal-misal contoh-contoh tu, melainkan yang bodoh-bodoh jua. Orang yang bodoh-bodoh itu. Orang bodoh-bodoh. Dia malas nak cerdik akal dia. Dia tak faham. Lepas tu orang nak buat contoh banyak-banyak. Ya, tak salah-salah sakit kepala saya. Padahal contoh-contoh tu misal li taqribil fahmi. Misal contoh tu untuk mendekatkan faham. Jadi orang yang tak suka kepada membanyakkan contoh-contoh tu, orang panggil orang bodoh-bodoh jua. Dan yang membuat-buat mana orang yang belakang-belakang. Buat-buat ni mana belakang-belakang. Koya-koya nampak. Merenti. Orang yang membuat-buat faham. Itu dia. Dan yang membuat-buat renti ni, dan orang yang membuat-buat belakang-belakang faham dengan sombong jua. Iyalah tu. So tanya banyak orang tanya untuk guru. Sifat wujud ni ada di mana? Sifat Allah Taala bersifat dengan wujud, dengan ada. Ada tu ada di zat Allah Taala ada. Ada lah sifat wajib kan? Kidal tu ada di zat Allah. Ada semua sifat 20 ada belaka di zat Allah Taala. Dengan mustahil pun ada juga. Tu timbul pula isu mustahil coding tu. Tu kita dulu buat daurah dah. Kita agak apa dah? Tashilud du'afa tak silap dah. Bahas tu ayah di rak pasal mustahil coding ni. Tu pasal mustahil coding ni tak ayah di, tu ayah di rak. Tak ayah di i'tiraq lah maksudnya. Habis itu. Aduh. Sakit lengah. Tu. Habis anaknya yang gini mau sedap. Baik. Tuhan bersifat dengan satu sifat haruh. Mana? Mengadakan makhluk dan meniadakan makhluk. Sifat haruh ni di mana? Ada dia tu guru. Di zat Allah Ta'ala. Semua ada di zat Allah Ta'ala. Maafkah? Jadi hak ada di zat Allah Ta'ala tu hanya sifat ma'ani. Hak lain tu semua yang difahamkan pada zat saja. Hatta sifat haruh tu pula yang difaham pada hukum sifat dia, yakni kudrat dia. Habis situ. Jangan duk terkena tu. Orang yang tak berahi dengan contoh-contoh misal-misal ni ialah orang-orang yang buat-buat faham, buat-buat reti, buat tak reti, tak faham pun. Tapi oleh kerana dia ni tok guru orang panggil, maka dia buat-buat faham lah. Maka senantiasalah orang itu di dalam jahil, dalam bodoh, dan memejam ia orang ni akan mata-mata hati yang lain daripada orang yang jahil tadi. Tu mata hati dia pun tak terbuka, bahkan mata hati orang lain pun dia nak suruh tutup supaya dia juga. Itu maknanya. Tidakkah di dalam Quran yang mulia itu ada beberapa banyak ayat-ayat Quran yang dinamakan dia ayat-ayat Quran ibaratal amsali? Tu. Ibarat, yakni apa? Ibaratul amsal. Yakni ayat-ayat yang menyatakan contoh-contoh bagian-bagian hal atau apa tu? Bagian hal anu tu. Bukan atau tu, anu bukan anu ke tu daklah ayat-ayat yang menyatakan misal-misal contoh-contoh bagian-bagian hal anu. Hal sipulan-sipulan si anu. Mana misalnya seperti firman-Nya Allah Ta'ala pada misal orang munafikin. Tu buat contoh. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara al-ayata ay iqra ila akhiril ayah. Itu mana? Al-ayata iqra ayata. Baca olehmu akan ayat ini bitamamiha dengan sempurnanya. Itu boleh kata gitu. Iqra ila akhiril ayati pun boleh.
Tuhan contoh tu artinya masaluhum perumpamaan mereka itu siapa orang munafikin kama salil lazis tauqada nara seperti umpama orang yang memperangatkan ia orang akan api. Masaluhum kama salil lazis tauqada nara falamma adaat ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatillah. Tu baca sampai habislah ni gitu. Tu contoh tu banyaklah tu contoh. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru ra'ata nuhin wa ra'ata lut. Diperumpamakan. Tengok. Macam-macam ayat Quran buat contoh-contoh untuk kita faham. Hingga akhir ayat itu. Demikianlah lagu itulah kata Tok Yahdi. Beberapa banyak lagi ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan misal-misal, contoh-contoh. Jadi perbanyak ke contoh-contoh supaya kita boleh ta'ammul, kita boleh faham. Tu bukan nak menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Perumpamaan contoh tu hanya li takribil fahmi, untuk mendekatkan faham pada perbahasan. Itu dah. Kemudian kata tu ayah dia, maka sekarang pulanglah kita pula, kembali pula. Pulang ni mana kembali pula kita pada menyatakan, pada nak menerangkan sifat ma'ani. Sifat-sifat ma'ani. Ni sifat-sifat ma'ani lah sifat hak ada diri ni. Sebab tu ulama buat ta'rif sifat ma'ani ni apa? Kullu sifatin maujudatin. Tiap-tiap sifat yang ada diri dia. Di mana dia duduk? Qaimatin bimaujudin. Ada dia berdiri, dia mana ada dia dengan yang ada. Mana zat tu? Bizatin, bimaujudin, bimausufin, dia belaka. Kullu sifatin maujudatin. Tiap-tiap sifat yang ada, qaimatin bimaujudin au qaimatin bizatin, yang berdiri di zat, yang ada di zat. Tapi au jabat lahu hukman, yang memestikan baginya itu hukum. Ada hijau dia panggil. Itu panggil ta'alluq nanti. Maka sekarang ni katanya tak Yahdi, pulanglah, kembalilah kita pula pada menyata, pada nak membahaskan tentang sifat-sifat ma'ani. Sifat-sifat ma'ani ni yang wajib di atas kita pada syarak. Syarak tekankan kita mukallaf ni. Sebagaimana semaya puasa gapolah. Syarak tekankan di atas kita ni, ketahuikan dia ni, belajar sehingga mengetahuikan dia, serta diiktikokkan di dalam hati kita dengan jalan tafsili, dengan jalan terperinci. Dengan jalan terperinci. Tak boleh dengan jalan apa? Dengan jalan apa nama tu? Dengan jalan ijmali, tak boleh. Mana bahasan sifat qudrah. Ini satu. Perbahasan tentang sifat yang pertama qudrah. Jadi di sini dia bila sifat qudrah dulu. Ini nak menunjuk kata bahawasanya kita ni sesuai untuk orang awam. Dia perjalani di atas perjalanan ulama tauhid. Kalau mula dengan sifat hayat dulu, itu menunjuk kata kitab dia ni banyak menceritakan tentang rawamid fi ilmil kalam. Kerana dia menunjukkan di atas mazhab mutakallimin dia panggil. Kalau dimulakan dengan sifat ilmun, maka itu menunjuk kata orang yang mengarang kitab ni dia cenderung kepada tasawuf pada segi huraian dia. Ingat tu. Apabila kita sudah mengaku, sudah ikrar dan jom dan setuju dengan tasdik, dia panggil mengiyakan di dalam hati kita ni akan 6 sifat yang tersebut dahulu itu, yang telah dihurai dahulu itu. Maka pulanglah, kembalilah pula kitanya kepada bicara perkara-perkara yang ada ia perkara-perkara pada Tuhan ini, pada zat Tuhan pula. Kembali pula kita pada nak bercara gapo hak ada di zat Tuhan tu. Bukan kita duk tahu belaka apa hak ada di zat Tuhan tu, hanya sebahagian saja ni. Kita duk bahas dulu seiman secara ijmali. Tuhan tu ada di zat dia segala sifat-sifat kesempurnaan yang tak terhingga banyaknya. Tuhanlah yang Maha mengetahui berapa tiap-tiap sifat yang menunjukkan zat Tuhan sempurna, semuanya sifat Tuhan. Tuhanlah yang Maha mengetahuinya. Itu ijmali. Ni secara tafsili. Setengah daripada tengok. Setengah daripada tu dia panggil min litabai, dia panggil. Setengah daripada min litabai. Setengah daripadanya, daripada perkara-perkara yang ada ia perkara pada zat Tuhan tu, ialah kudrat. Satu. Apa kudrat? Nak arti dulu kudrat tu, perkuasa. Bukan berkuasa, bukan kuasa.
Kalau kuasa tu samaratus sifat. Kalau berkuasa tu dia panggil ta'alluqus sifat. Terjemuh dengan makna ta'alluq, hijau sifat. Kalau orang panggil terjemuh dengan kuasa, itu terjemuh dengan makna samaratus sifat. Kalau terjemuh dengan sifat, ialah perkuasa. Memberi makna satu. Wujudi dan satu. Gitu dah. Habis. Tu. Tapi yang diibarat dengan bahasa Melayu kita, yang diibaratkan dengan bahasa Melayu kita pada kudrat makhluk, begitu. Kena begitu, jangan dok ayat Tuhan pula ring, jangan. Dah. Yang diibarat dengan bahasa Melayu kita pada kudrat makhluk dengan panggilan ring atau ring. Tukang sport ring pula ada ni. Atau bahasa kita standardnya tenaga lah tenaga. Tapi tenaga ni tak boleh guna pada Allah Taala. Tak boleh guna makna kuwah. Koci ke? Tak ni. Tak boleh makna kuwah, makna ring tu tak boleh. Hanya boleh gunanya perkuasa. Cuma no ayatnya ibarat dalam hak kita duk sebut sesama kita makhluk ni ring, tenaga, ring. Maka pasal itulah, pasal itunya yang kembali pada ring, kembali pada kuasa. Maka pasal itulah mana? Pasal Tuhan tu ada di zat dia sifat berkuasa. Pasal itulah Tuhan kuasa. Yang Tuhan maha berkuasa. Mengadakan dan meniadakan. Mengada tu ijad dia panggil. Dan meniada tu dia panggil i'dam. Mengadakan, meniadakan apa? Apa-apa mungkin. Tu dah apa-apa benda yang mungkin. Benda terima ada, terima tak ada. Bukan apa-apa ni masuk habis dengan wajib, mustahil pada akal. Bukan. Benda wajib, benda tentu ada. Tak terima lah nak dimengadakan, benda tentu dah ada. Benda mustahil, benda tentu tak ada. Tak terima lah nak dikatakan terima ada. Kalau terima ada, bukan mustahil akal lah pula. Orang yang mungkin. Anak bagi Tuhan, bini bagi Tuhan, mak pak bagi Tuhan. Tu bukan benda mungkin, bukan terima ada, terima tak ada. Benda tentu tak ada. Tu ada tu ustaz ngajar dalam video tu dia kata Tuhan kuasa buat anak dia. Berat tu. Salah tu. Nah. Dan jika yang mustahil pada adat ni, dan jika mungkin tu benda hak terima ada, terima tak ada tu ialah benda yang mustahil pada adat. Mustahil pada adat tu harus pada akal. Ingat baik. Yang duk tukarlah hukum akal, hukum adat. Nah. Dan jika yang mustahil pada adat ni, jika mungkin tu, benda terima ada, terima tak ada tu dia panggil mungkin. Mungkin tu yang mustahil, yang tentu tidak, tapi pada adat, bukan pada akal. Mana pada adat ni, sah menyalahi lah. Sah menyalahi. Nah. Atau aridi, mana mustahil aridi. Tu mustahil yang baru bahasa datang. Tu hukum aridi panggil. Sekalipun Tuhan kuasa juga buat. Mana contoh kita kata supaya orang mati hidup kelik. Tu seperti apa nama ni? Syam bin Nuh. Syam bin Nuh ni anak Nabi Nuh. Nah, anak Nabi Nuh tu bila Nabi Isa kata kubur, "Qum ya sahibal qabr." Bangun tu berubah. Maka heran orang-orang, ubah ada. Kata ubah ni orang mula-mula dapat ubah ni Ibrahim. Jawab oleh anak Nabi Nuh, hidup kelik kata, mengubahkan aku ni oleh suasana dalam barzah. Nah, tu contoh tu dia panggil. Nah, hukum aridi tu hak baru kedatangan. Boleh, tak ada apa. Seperti lagi kalau nak contoh lagi, seperti hidup lagi Nabi Isa, Nabi Khadir ke apa semua tu. Nah. Tu. Contoh. Hukum aridi lah itu tu. Hukum aridi ni hukum baru datang. Hukum baru datang, mati kita. Hatta sekalipun hukum aridi, hukum aridi. Aridi ni hak baru kedatangan mana? Tuhan janji dalam Qurannya kita mati. Boleh tak Tuhan nak kekal kita hidup siapa ke panjang lagi umur tak mati-mati lagi? Boleh. Tuhan Maha Kuasa. Macam Nabi Isa tu lah. Naik ke langit pakla ni tak mati-mati lagi, tak ada kubur Nabi Isa. Nabi Isa akan turun balik nanti. Nah, Nabi Ilyas ke apa? Nabi Idris. Nah, Nabi Idris tak ada kubur. Kalau ada kubur Nabi Idris juga tu. Nabi Idris ni tak ada kubur. Di langit tu, hak dengan jasad Nabi kita Muhammad jumpa pada malam Isra Mi'raj tu dengan Nabi Idris, Nabi Isa. Hak lain dengan ruh mereka. Nah, begitu juga orang panggil di bumi Nabi Ilyas, Nabi Khadir. Tak. Boleh tak ada apa.
Padahal tu berjanji kullu nafsin za'iqatul maut. Tu hukum aridi. Tiap-tiap nyawa pasti akan mati. Pasti, tapi kalau dia nak tangguh boleh? Boleh. Tu contohlah tu. Karena hukum aridi pun termasuk daripada mungkin juga. Benda terima ada, terima tak ada. Terima sungguh, terima tak. Karena masuk dalam ta'luq qubdah. Rentahan Allah Ta'ala. Habis itu, percaman. Jadi, sifat kudrat perkuasa tu ada sifatun, wujudiyatun, qadimatun, baqiyatun, mukhalafatuha. Menyalahilah kudrat tu li kudratinal hawadisi, dengan kudrat kita yang baharu. Nah, la yahtajuha ila fa'ilin, dia tak berajak, kudrat Tuhan tu, perkuasa Tuhan tu tak berajak kepada orang lain yang menjadi, kerana dia tu bukan arak, dia sifat. Masuk qiyamu bin nafsi pada makna yang kedua. Tu. Kemudian kudrat Tuhan tu ada berapa? Wahdaniyatus sifat. Mana? Satu saja. Perkuasa tu satu. Berkuasa tu banyak. Ingat tu. Kemudian percaman kita, yakni dalil kata, percaman kata ada kudrat pada zat. Dalil yang kita reti kata adanya sifat perkuasa padanya pada zat Allah Ta'ala itu ialah mana? Kita renti daripada ada beberapa banyak jaksa-jaksanya. Jaksa-jaksa ni mana? Asar-asar, kesan-kesannya. Mana ke kesan-kesannya? Iaitu jaksa-jaksanya, kesan-kesannya, kesan-kesan kudrat ni alam ni langit bumi ke apa ni. Sebab tu fanzur ila nafsika summa taqil ila alami sufli ila alamil uluwi summa sufli. Dalam kitab Jawharatul Tauhid sebut dah. Fanzur maka tiliklah olehmu ila nafsika pada dirimu sendiri, pada kelakuan dirimu. Pada ilmu tu alam. Summa taqil kemudian berpindah pula ila alamil uluwi, pada alam sebelah atas mana langit, tak ada tiada awan berapa bulan bintang matahari cakrawala. Summa sufli tak cukup lagi, mu tengok bulat bumi. Tengok. Alam ni. Sebab alam ni apa? Asar, kesan. Jaksa kudrat Allah Ta'ala. Kesan kudrat Allah Ta'ala. Dengan sebab apa kau orang panggil, kita reti pada jaksa, kesan-kesan kudrat Allah Ta'ala iaitu alam ni? Dengan sebab mustahil pada akal nak ada alam ini dengan sendirinya alam. Tak terima pada kepala otak kita jadi dengan sendiri. Mesti ada yang menjadi. Kayak gitu. Tu kita sebut dah dulu. Okay? Maka tentu ada yang mengadakan dia alam. Maka tentu tak boleh mengadakan dia alam melainkan satu zat. Iaitulah satu zat tu. Tuhan yang ada kudrat padanya. Pada Tuhan, pada zat dia. Mesti zat tersebut ada kudrat. Kalau semata-mata zat macam kita. Ada kudrat. Tapi kudrat dengan mana? Rank. Tenaga. Untuk kasab waliktisab, usaha. Tak boleh buat. Jangan kata nak buat langit bumi, nak buat sebelah sayap nyamuk hak original, tak boleh. Tak usah kira hak tiruan lah. Hak tiruan tu bukan original. Plastik dia panggil dah. Hak original, boleh tak? Tak boleh. Tak ada satu kerajaan mereka pun mengaku boleh buat. Mesti zat tu ada di zat tu perkuasa, kudrat. Kudrat dengan makna bukan rank, tenaga bukan. Dengan makna sifatun wujudiyatun qadimatun baqiyatun. Tu tadi. Sifat yang ada sedia kala kekal selama-lamanya, tak serupa dengan kudrat kita pada makna dan tak berajak kepada fa'il yang menjadi dan saja kudrat ada di zat dia. Kena ada hak tu, kudrat tu. Hakikat dia serupa pada Allah Ta'ala, kita tak reti. Maka apabila kita kejap, teguh, yakin, putus. Putus ke apa? Putus kata, yakin, kejap, teguh ke apa? Kata adalah hati kita, qaulun nafsi. Kata adalah hati kita tu ada kudrat padanya pada zat Allah Ta'ala, ada perkuasa pada zat Allah Ta'ala, maka tentulah tidak ada lemah padanya pada zat Allah Ta'ala. Kenapa? Tak boleh beripu sekali. Dua perkara berlawanan. Kudrat dengan ajiz ni tak ajiz. Al-qudratu dengan al-ajzu ni dua perkara hak berlawanan. Ad-diddani la yajtami'ani. Kalau habis salah satu, ternafi satu lagi. Itu. Bila kita i'tiqad di zat Allah Ta'ala, mesti ada sifat perkuasa, tentu sungguh dan lagi ada sifat perkuasa di zat Tuhan. Tentu tidaklah lemah tu ada di zat dia. Dua, reti selalu gitu. Tu wujubul wajib, istihalatul mustahil. Maka adalah bagi kudrat itu dua ta'alluq. Dia nak bicara ta'alluq pula. Kerana tiap-tiap sifat ma'ani itu wajabat lahu hukuman. Ada baginya hukum. Hijau dia panggil. Ta'alluq, hijau dia panggil. Tu gapo ta'alluq? Talabus sifat alama atau ala amrin zaidin min qiyamiha bizzat. Itu dia panggil ta'alluq.
Talabus sifat. Nanti kita tengok baca ada boh ni. Ada rasanya. Nah. Dia akan menyata gapo dia takluk. Maka adalah bagi kudrat itu dua takluk, dua nama je. Nama takluk ni nama hija'ah. Dua takluk ni dengan ijmali, ai ala sabilil ijmali, atas jalan umum. Dua takluk atas jalan umum. Dan 8 takluk ni atas perkata dua. Dan 8 takluk dengan tafsil, dengan ala sabilil tafsili di atas jalan terperinci. Atas jalan terperincinya ada 8. Tu. Kalau gitu gapo dia takluk? Ya nak menyata dulu. Dah sebut nama takluk tu, gapo dia takluk? Maka bermula makna bagi takluk itu ialah menuntut oleh sifat akan satu perkara, akan satu hijau, akan sebagai menuntut yang suku, yang asing, yang suku sakat, yang lebih atas adanya sifat pada zat. Ya gini. Hijau sifat ni kena ada di zat. Itu hijau pertama sifat kena ada di zat. Tu hijau dia. Kemudian takluk ni gapo dia? Yang ni hadap pada benda lain. Hadap kali pertama sifat ni kena ada di zat. Itu dipanggil hijau. Hijau hak pertamanya. Tu hak asal dia panggil. Sifat kena ada di zat. Itu dia panggil hadap kali pertama sifat kena ada di zat. Kemudian takluk ni gapo? Hadap kali kedua. Hadap ke gapo? Ke benda lain. Kena benda lain. Ada di zat tu hak asal dia. Lepas tu hadap ke benda lain tu dia panggil ta'alluq hijau dia panggil. Kalau kita bidang kuasa lah. Mudah. Talabus sifat alama au ala amrin zaidin min qiyamiha bizat. Menuntuti segala sifat-sifat akan hijau yang asing, yang lebih, yang lain daripada hijau asalnya, daripada hijau asalnya min qiyamiha tu, daripada hijau asal berdirinya sifat tu, adanya sifat tu bizat. Tu. Iaitu dia kata tiap sifat ma'ani itu tentu tak boleh adanya melainkan dengan jalan ada pada zat. Memang tu hijau pertamanya mana? Qiyamuha bizat. Itu dipanggil sifat ma'ani hijau pertamanya gapo? Ada di zat. Hak ni orang tak panggil takluk ni. Memang hijau asal dia dah. Qiyamuha bizat tu dia panggil hijau asal dia. Hak asal dia dah. Kena ada di zat. Maka menuntut ini tidak dinamakan takluk lagi. Orang tak panggil takluk. Mana? Ada sifat di zat tu memang hijau dia. Orang tak panggil takluk tu. Hak tu tak panggil takluk. Yang kata ada dua takluk lah gitu. Mana? Takluk sifat pertama kena ada di zat. Orang tak panggil takluk tu. Hak tu memang hijau asal dia dah. Tapi walau sebut hijau tapi bukan takluk. Hak dikehendaknya dak. Dia panggil memang hak asal dia dah. Asal sifat kena ada di zat. Hadap sifat kali pertama kena ada di zat. Itu dia panggil. Hak ni tak panggil takluk. Maka apabila menuntut pula sekali lagi akan yang lain, akan hijau yang lain daripada mana? Min qiyamiha bizat dia. Daripada berdirinya dia di zat. Maka itulah yang dinamakan ta'alluq. Tu nama ta'alluq tu. Hadap pada benda lain tu dipanggil ta'alluq. Tu dah. Berkuasa tu hadap ke apa? Hadap pada mengada meniada. Meniada tu panggil ta'alluq. Ada kudrat di zat, itu dia tak panggil ta'alluq. Tu hijau asal dia dah. Walaupun hijau tapi bukan ta'alluq. Lepas tu ta'alluq ni kau dia. Hak dia hadap pada benda lain. Itu dia panggil bidang kuasa. Tu dia. Tu dah. Habis itu. Tu. Tapi sininya tu ayah dia kata penjagaan. Dia buat tanbihun dia panggil. Penjagaan ni kalau kita Arab kata tanbihun. Ai hadza kalamun ati munabbihun liman ghafalahu. Bermula ini lagi akan perkataan yang lagi akan datang ni ialah sebagai menjagai bagi mereka yang kelalaian, takut terlupa. Gapo? Adalah diisnad, disandar. Dan adalah diisnad. Apa diisnad? Dan disandarkan tu dia panggil dan tu atfut tafsirin. No atah makna isnad, tafsir makna isnad. Gapo makna isnad? Yang ni adalah disandarkan. Perkataan menuntut tu kepada sifat. Sifat kau yang menuntut. Bukan zat Tuhan dah. Bukan Tuhan dah, sifat Tuhan. Tuhan tak ada kait gitu. Ialah dengan jalan pinjaman tuturan jua dia panggil isnad secara majazi pada cakap pe.
Tu kecek atas jalan isnak majak dia tu. Nah, ni semua ni alai ni kederak Tuhan lah ni hak buat ni. Kederak Tuhan buat. Tuhan tak buat. Gitu ke? Bukan. Kerana apa? Kerana yang sebenarnya ini kerana makna yang sebenarnya menuntut zat yang bersepakai ia zat dengan sifat-sifat itu. Kalau kita kecek, ni alai hak kita tengok langit bumi comel bergapo ni semua ni adalah zat yang bersepakai dengan sifat kudrat lah ni yang buat ni. Oh panjang kecek lagu tu. Jadi kita kecek rekah. Mana? Kita duk tengok langit bumi alai ni comel begitu semua ni kudrat Tuhan lah ni belaka buat ni. Kudrat Tuhan buat. Mana sifat Tuhan hak beradak pada buat benda tu. Tuhan tak beradak, zat dia tak ada beradak apa. Sifat dia yang begitu. Tu dia panggil isnak majak. Nak mudah kecek. Hakikatnya makna hak sebenar Tuhan zat dia yang bersepakat dengan sifat kudrat lah yang mengadak buat tu. Tu mana gitu lah. Jaga-jaga tu lah. Tu jangan takut kita salah faham. Takutnya mari kudrat Tuhan hak buat, bukan Tuhan hak buat. Sifat dia hak buat, zat dia tak buat. Ada makna hak sebenarnya zat Tuhan hak bersepakat dengan sifat kudrat tu lah hak buat. Tu ilmu Tuhan hak tahu gapo sekarang ni. Segala perkara ni tu ilmu Tuhan tahu belaka segala perkara. Ilmu Tuhan tak tahu ke? Zat Tuhan tak tahu? Tak. Makna sebenarnya Tuhan yang bersepakat di zatnya sifat pengetahuan mengetahui segala perkara. Tapi kita kecek tu ngerekah. Nak rekah dia panggil. Ilmu Tuhan ni tahu segala perkara. Ilmu Tuhan tak tahu, zat Tuhan tak tahu. Tak. Isnak majazi dia panggil. Makna hakikinya Tuhan yang bersepakat di zatnya sifat pengetahuan maha mengetahui segala perkara. Jadi panjang kecek gitu dah. Tapi kena jaga dah supaya kita faham makna. Tu dah. Sebab apa tu? Takut dia mau duk pihak alat takut duk pihak alat. Duk pihak alat. Mana alat boleh duk pisah daripada zat. Macam kita macam kita ni lah, kita nak blender bawang kau lada kau gapo. Dengan kita kau masuk dalam blender tu. Tolong juga pergi perkacau bawang. Dah. Pakai kita tekan dekat kita duduk. Takut duk pahal lagu tu perkuasa pengetahuan ni alat. Maka bukan alat dah, sifat. Mana zat tu pasti dah tak bercerah tangga daripada sifat, sifat tak bercerah tangga daripada zat. Jadi kita kecek tu atas jalan isnak majak saja, hakikatnya ialah zat yang bersepakat dengan sifat. Bukan sifat tu alat bukan. Tu jaga tu. Tu. Maka ni nak tafsir gapo dia tu mau maka pasihah jatuh pada soal yang muqaddam. Seolah-olahnya orang tanya gapo dia dua takluk secara ijma tu, secara umum tu. Maka aku jawab kamu gini. Bermula dua takluk secara ijmal itu ialah satunya daripada dua takluk ialah takluk suluhiyun qadimun. Yakni apakah makna suluhiyun qadimun? Dalam bahasa Arab Melayu kata patut. Layak. Tu layak. Boleh. Boleh. Mampu. Ya juga. Atau padan. Ini bahasa dia ni patut atau padan. Patut padan. Layak. Boleh. Sedia kalau masa kodeng azali lagi. Tuhan tu boleh. Mampu. Layak. Tu kuasa dia sedia kala lagi nak mengadakan bagi mengada Tuhan dengan kudrat, yakni Tuhan yang bersepakai dengan sifat kudrat. Bila lagi Tuhan mampu buat makhluk ni? Sedia kala lagi dia berlayak patut pada nak mengadakan akan tiap-tiap mungkin pada masa imkan. Bukan masa imkan saja. Kalau kita kira gak, bukan waktu imkan wujud saja. Suluhi kodeng ni kalau kita kira gak, belum ada makhluk yang pertama pun Tuhan kuasa dah nak mengadakan makhluk. Kerana sifat kudrat dia tu kodeng. Bila sifat kudrat Allah Ta'ala kodeng, maka takluk dia tu, dia nak buat makhluk ni mampu tak? Mampu dah. Bukan baru mampu dah. Sedia kala lagi mampu. Mampu tu boleh panggil suluh. Patut, padan, layak, boleh. Berkelayakan dia panggil. Ya juga suluh. Kalau tutup guru dulu, dia buat misal untuk dekat pahal. Seperti kita ada duit. Kita ada duit 100 dalam poket kita. Jadi belum kita pergi ke shopping kompleks tu, kita duduk di rumah ni. Kita duduk di rumah ni nak beli apa? Tak pergi lagi tempat shopping tu. Tempat nak beli kedai rocik apa tu.
Nisbah kita ada dah duit dalam poket kita ni. Patut pada tak kita boleh beli tiap-tiap barang harganya RM100 atau ke bawah. Patut pada. Layak. Sebab kita ada pucuk kuasa ni. Mana 100 ada dalam poket kita ni. Tapi beli tak lagi? Tak beli lagi. Baru duduk rumah yang baru. Dia panggil suluh. Tu maknanya suluh. Bukan koding lah tu. Suluh saja. Nak ceritanya suluh tu apa? Patut pada. Layak, mampu, boleh. Itu dia panggil suluh. Suluhiyun. Patut pada, layak, mampu, boleh. Tapi bukan koding. Lama kita ni baru. Maknanya, setiap barang yang dijual di kedai rucik, di supermarket, mana tu harganya RM100 dan ke bawah, kita ada duit RM100 di rumah ni, ada pucuk kuasa, mampu, patut, pada, layak untuk beli. Tapi tak beli lagi. Tu. Bila kita pergi sendiri di kedai tu, beli. Tu dipanggil tanjiz. Baru luluh. Luluh dah. Beli sekali dah tu. Beli sekali dah tu. Itu contoh nak bagi mudah kita faham. Tu dah. Tu. Tiap-tiap mungkin pada masa imkan. Imkan ni fi waktil imkan wujud dipanggil. Ataupun disebut juga fi ma la yazal. Fi waktil imkanil wujud ataupun fi ma la yazal. Apa makna imkan? Yakni pada masa dia Tuhan ni buat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermakna tu ayah dia sekam pun menjalani di atas pendapat ulama yang berpegang awal makhluk nur Nabi Muhammad SAW atau ruh Nabi Muhammad SAW atau hakikah Nabi Muhammad SAW. Itu dah. Dia ibarah tu macam-macam. Nur bukan mukabalah dengan zulumat tu dah. Nur tu itu. Hakikah pun dia panggil, ruh pun dia panggil. Dia panggil apa? Hakikah Muhammadiyah. Nuru Muhammadi ataupun ruhul Muhammadi. Ya belaka tu. Hak tulah ya belaka tu. Hak ni kebanyakannya ulama-ulama sufi tasawuf mutakallimin berpegang dengan awal makhluk ni ialah nur atau hakikah Muhammadiyah atau ruh Muhammad. Kalau muhaddisin kebanyakannya tidak berpegang nur Muhammad. Ada berpegang, tapi kebanyakan ulama muhaddisin berpegang air. Ada yang berpegang qalam, ada pegang arash, macam-macam lah. Itu dah. Jadi hak tu kembali kepada khilaf lah, tak sedut balah lah. Jadi di sininya awal makhluk Nur Muhammad. Ataupun awal makhluk air. Atau awal makhluk apa tak ada kira lah. Nak ceritanya apa? Bila Tuhan buat makhluk yang pertama tu, tak kira lah Nur Muhammad ke, Ruh Muhammad, Hakikat Muhammadiyah. Ataupun apa dia panggil air ke, qalam ke, ruh ke. Awwalu ma khalaqallahu ruhi wa awwalu ma khalaqallahu nuri wa awwalu ma khalaqallahu al-ma'i wa awwalu ma khalaqallahu hul arsy. Awwalu ma khalaqallahu macam-macam lah. Air, arash, qalam, luh, mahfuz, macam-macam hadisnya. Tu. Awwalu ma khalaqallahu arash. Lagi kepada qalama, al-arsya. Lagi macam-macam. Hadis tu macam-macam. Tapi ulama yang berpegang dengan Nur Muhammad tu mengatakan awal makhluk Nur Muhammad itu awal hakiki. Awal makhluk air, qalam, luh, mahfuz apa tu dia panggil awal idhafi dia panggil. Awal nisbah lepas daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah awal yang sebenarnya awal. Itu. Jadi tak ada kira tak masuk khilaf. Jadi nak ceritanya bila Tuhan buat makhluk pertama Nur Muhammad, selepas kejadian makhluk pertama tu dikatakan waktu imkan wujud. Mana? Boleh dah Tuhan nak mengadakan makhluk-makhluk lain. Langit, bumi, qalam, arash, luh, mahfuz, malaikat, jin, manusia, ifrit, ke gapo, macam-macam. Boleh? Itu waktu imkan wujud dia panggil fi ma la yazal. Tu. Hingga senantiasa fi ma la yazal, senantiasa. Ada sama ni. Cucu kita, cicit kita, ciak kita, cak kita ni. Anak ayah kita. Cucu datuk kita, cicit moyang kita, ciak toknya kita, cak cek kita. Cucu. Dulu ada tak? Tak ada. Tapi tu dipanggil imkan wujud lah kata. Imkan wujud. Fi waktil imkan wujud. Fi ma la yazal dipanggil. Dah. Maka ini takluk. Ini takluk suluhi qadim ni. Meratai ia takluk akan sekalian mungkin. Dengan sekalian mungkin. Tak kira lah. Dengan jalan patut dan padan itu boleh
Patut pada Tuhan nak buat dinosaur ada lagi lah ni. Nak patut pada Tuhan nak buat gapo lagi weh? Ha? Patut pada ya sebab mungkin ni ada pak ke. Mungkin maujud ba'dal adam. Mungkin makdum ba'dal maujud. Mungkin sayu jadu. Mungkin alimallahu annahu lam yujad. Itu dia panggil mungkin. Mungkin ni benda terima ada terima tak ada. Ada pak bagai. Mana? Mungkin maujud ba'dal adam. Benda terima ada terima tak ada. Tapi ada yang setelah dulunya tak ada. Ni kita sekarang ni mungkin maujud ba'dal adam. Mungkin makdum ba'dal maujud. Benda terima ada terima tak ada. Tapi tak ada. Yang dulunya ada. Seperti tu nenek moyang kita mati dah. Mungkin sayu jadu. Benda terima ada terima tak ada. Selagi akan ada. Tu dia panggil mungkin kat tu. Seperti orang itu dapat anak yang pertama. Bermakna dia tidak mandul. Maka anak kedua, ketiga, keempat sayu jadu. Selagi akan ada lah tu. Kalau ada Tuhan nak uji kat. Tu. Mungkin alimallahu annahu lam yujad. Benda terima ada terima tak ada. Tapi Tuhan nyata dia kalau di ilmu Tuhan tidak nak mengada. Seperti anak bagi orang mandul. Mungkin tu. Maka sebab tu tak boleh putus usaha, tak boleh putus usaha, tak boleh putus harap. Mati tu baru tahu. Oh, mandul dia weh, tak ada anak, tak ada keturunan. Kayak gitu. Selagi mana hidup ni kena usaha. Karena kita tak tahu Tuhan nyata di ilmu dia, Tuhan tentu di iradat dia apa. Gitu. Macam Nabi Zakaria tu sampai ketua. Hidup minta anak. Tua dah berubah, umur beratus dah baru dapat Nabi Yahya. Ada. Tu. Dan jika mengada ia Tuhan akan setengah-setengah jua sekalipun. Sekalipun maknanya apa? Masuk dalam takluk suluhi qadin juga. Mana patut pada sedia kala lagi Allah Taala nak mengadakan benda yang terima ada terima tak ada. Gitu ya nak cerita tu. Maknanya nak cerita kata Tuhan ni wala dia tak buat lagi makhluk, bukan makna dia lemah. Kerana dia ni ada sifat perkuasa sedia kala. Maka dia boleh mengadakan makhluk dan meniadakan makhluk. Boleh, bukan tak boleh. Kayak gitu. Bukan ilmuh dak. Ingat tu. Keduanya daripada dua ta'alluq. Yang secara ijmalnya ialah ta'alluq tanjiziyun hadisu. Apa makna tanjiziyun hadisu? Yakni berlaku atau luluh yang baru. Mana baru luluh? Sekarang ni dah. Ni macam kipas duk musim ni. Baru ni musim. Ni kudrat Tuhan ni. Lapu duk nyala. Suara saya duk tengah cakap ni. Tuan-tuan semua duk tengah tengok ni, duk tengah mengaji ni. Baru luluh ni. Nyawa kita duk tarik nafas, turun naik ni. Tuhan baru berjadi sekarang ni. Lah ni dah. Kullu yaumin huwa fi sya'nin. Tiap masa tu Tuhan adalah khija dia. Ni peluluh, buat. Dua khija ni. Iaitu baru mengada, itu maknanya baru luluh tu luluh baru, berlaku, baru berlaku. Luluh yang baru ni apa maksud? Yakni baru mengada seperti baru mengada sengoti tu. Wow, dia tu tak jelas. Sengoti dah. Menjadi sengoti dah ni. Tu. Tuhan buat ngerti dah ni. Tu sebelum ni Tuhan tak buat lagi. Tapi bukan Tuhan tak buat lagi tu Tuhan lemah. Suluhi qadin patut padan. Dah Tuhan boleh buat sebab Tuhan ada sifat berkuasa tu qadin. Tuhan buat. Siapa masa Tuhan menjadi, jadi sungguh. Tu dia panggil apa? Tanjiziyun hadisun. Jadi sengoti. Mengada sengoti. Atau meniadakan akan mungkin tu. Meniada sengoti. Ni sekarang ni kita duk ada ni. Boleh tak Tuhan nak meniadakan kita? Boleh. Patut pada sedia kalau Tuhan meniadakan kita. Tu. Patut Tuhan meniada tak? Kalau meniada dah kita lah ni, tak ada lah kelas pagi ni ya. Patut pada sedia kalau Tuhan meniadakan kita. Siapa masa Tuhan meniadakan mati kita. Tu dia panggil tanjiziyun hadisun. Baru meniadakan. Atau meniadakan akan mungkin. Kemudian daripada sudah ia Tuhan tu mengadakan dia mungkin. Dia Tuhan tu deh. Kemudian daripada sudah ia Tuhan tu tu mengadakan dia mungkin. Jangan tukar domain tu, takut salah marji'. Tu dah. Supaya anak mati kecil. Tu beranak lah. Tuhan buat tu. Tuhan mengada. Duduk dalam berapa minit mati. Yalah tu.
Meniada ni mesti daripada ada kepada tiada dah. Meniada ni daripada ada kepada tiada. Bukan benda hak tak ada Tuhan meniada. Nah. Benda-benda tak ada nak meniada ke mananya? Meniada ni wa idamul mumkini minal wujudi ilal adami. Ingat tu. Sebab ada ustaz dia buat misal Tuhan meniada ni lagu mana? Cuba tengok dia kata, tiang masjid ada berapa? Ada 4. Tiang kelima duduk mana? Tak ada. Tuhan meniada. Salah tu. Tak betul tu. Meniada ni benda hak ada kepada tiada. Gitu. Ya kalau meniada benda hak meniada, tahsilul hasil dia panggil khija tak sudah, khija bodoh dia panggil. Tuhan tak buat khija bodoh. Ijad mengada minal ijadul mumkini, mengadakan benda yang timur ada timur tak ada, minal adami ilal wujudi, daripada tak ada kepada ada. Itu ijad. Kalau i'damul mumkini minal wujudi ilal adami, meniadakan benda ada benda terima tak ada, tapi daripada ada kepada tiada. Ingat baik tu, jangan buat tukar. Kemudian kata tu ayah dia, dan yang 8 ta'aluk dengan tafsili itu ialah bahawa ditambahkan ta'aluk qubdah pula. Sebab ta'aluk sulhi qadin satu. Satu. Kemudian ta'aluk tanjiziyun hadisum. Tengoklah. Mana? Dulu kita tak ada. Allah Ta'ala menjadikan kita daripada tak ada kepada ada. 2. Kemudian ada kita ni, kemudian nantinya Tuhan meniadakan kita daripada ada kepada tiada. 3. Kemudian daripada tak ada pula 4. Dibangkit pula kita daripada kubur masing-masing. Mengada pula daripada tiada kepada ada. 4. 4 dah situ. Kemudian ditambah lagi ta'aluk qubdah. Ta'aluk qubdah. Ta'aluk qubdah dia panggil. Apa makna qubdah? Yakni genggaman. Genggaman ni rentahan. Genggaman ni mana? Rentahan. Bukan genggaman genggam gini tak. Dia panggil min itlaqil lazim wa iradatil malzum. Boleh juga. Lazim daripada benda tu kita genggam, mana dalam rentah kita. Boleh. Ataupun min itlaqis sabab wa iradatil musabbab. Boleh juga. Boleh juga. Mana? Sebab kita genggam, dapatlah kita rentah benda tu. Tapi jauh sikit tu. Jadi nak sebutnya sini bukan genggam makna pegang dalam tangan gitu, bukan. Makna rentahan, nak makna gitu dah. Yakni rentahan. Sebab tu setengah orang baca qubdah. Jangan baca qabdah. Kalau qabat itu memang genggaman. Digenggam. Dah. Bacanya qubdah, rentahan. Itu makna gitu. Difarak kalau orang panggil makna tu dengan baca Begini aturannya. Ini nak mana jadi lapar ni? Tak nampak lagi dah jadi lapar. Begini nak susun ke kita. Begini aturan, begini susunannya. 1, ta'aluk suluhiyun qadimun, seperti yang dahulu juga. Mana yang dahulu juga? Ini seperti perbahasan suluhi qadim tadi lah. Ini belum lagi ada makhluk-makhluk yang Tuhan buat ni. Tuhan ni kuasa dah nak mengadakan makhluk. Itu dia ta'aluk sulhi qadim 1. Keduanya ta'aluk qubdah. Keduanya ialah ta'aluk qubdah. Mana rentah. Mana? Tak kala sampai masa imkan. Imkan ni boleh ada. Maka mungkin itu di dalam genggaman ini, di dalam rentahan Tuhan. Lagu mana dalam genggaman Tuhan, mana di dalam rentahan Tuhan. Dengan maknanya jika Tuhan kehendak mengada, nescaya mengada ia. Mana kalau Tuhan nak mengadakan benda hak timur tak ada tu selalu. Boleh. Dan jika tidak, mana? Jika tidak mahu Tuhan tu nak mengadakan lagi, maka diperkekalkan di dalam hal tiadanya. Boleh. Tu. Ketika mana kita tu belum lagi Tuhan buat di waktu imkan. Kita tu tak ada. Boleh tak Tuhan nak mengada? Boleh. Kita dalam rentah Tuhan. Boleh tak Tuhan nak perkekalkan kita dengan tak ada selama-lama? Boleh. Kerana Tuhan Maha Kuasa. Itu dia panggil ta'aluk qubdah. Tuhan pun mengada tu ta'aluk tanjizi hadis. Sekarang ni kita ada. Sekarang tu 1 ta'aluk qubdah. Jadi 2 dah tadi. Yang ketiga pula, yang kedua ta'aluk qubdah, tapi ketiga dengan semua ta'aluk. Nak jadi 8 ni aturan dia gitu. Ni sekarang ni kita ada.
Boleh tak Tuhan nak meniadakan kita sekarang? Boleh. Sah saja Tuhan Maha Kuasa. Boleh tak Tuhan nak mati selalu ni? Duk tengah ngaji ni. Duk tengah mengajar ni. Pak Tuhan mati. Boleh? Boleh. Dia boleh tak Tuhan nak perkekalkan kita ada tak mati-mati sampai ke bila-bila? Boleh. Itu dia panggil dua. Dua takluk kubdah. Dua takluk kubdah, tapi yang ketiga daripada sekalian takluk secara tafsili. Kemudian nanti pak bila kita mati kita. Tuhan menadakan kita, Tuhan meniadakan kita. Maka boleh tak Tuhan nak mengadakan kita? Boleh. Dia boleh tak Tuhan nak perkekalkan kita dengan tak ada sampai ke bila-bila, tak ada kiamat dah. Tak ada tiup sangka kali kedua. Boleh, Tuhan Maha Kuasa. Jadi pak dah situ. Nampak dah tu? Jadi pak dah situ. Itu. Jadi pak dah situ tu. Cuba kita tengok dulu lah. Ketiganya, takluk tanjizi hadis, iaitu baru lulu atau berlaku mengadakan dia mungkin di masa imkan itu. Maka jadi mungkin itu ada dia selit ni. Kalau tengok cara aturan ta'ayah hadis ni, dia selit. Mana? Suluhi qadir dulu, patu kubdah, patu tanjizi hadis, patu kubdah, patu tanjizi hadis, patu kubdah. Jadi lapar apa ni? Dia selit. Kerana setiap tanjizi hadis tu adanya takluk kubdah. Dia selit jadi lapar apa ni? Tak apa, kita baca dulu. Keempatnya takluk kubdah pula mana? Iaitu pada masa mungkin ada itu, maka di dalam genggaman Tuhan pula juga. Mana dalam rentah juga kita sekarang ni. Pak Tuhan mengada dah kita ni. Tanjizi hadis. Adalah kita. Betul tak? Dengan makna apa pula kita ni orang panggil di dalam rentah Tuhan? Dengan makna jika ia Allah Ta'ala kehendak mengekalkan di dalam hal adanya. Ni, sekarang ni kita ada. Tuhan nak kekal dengan ada sampai ke bila tak mati-mati kita ni. Boleh tak? Maka ditinggalkan dia mungkin di dalam hal itu. Mana diperkekalkan mungkin dalam hal keadaan ada tak mati-mati. Boleh. Dan jika dia Allah Ta'ala kehendaki meniadakan dia, maka dihilangkan dia. Nah, kita ni di dalam rentah Tuhan, itu maksud kubdah ni mana di dalam genggaman Tuhan, mana dalam rentah Tuhan. Tuhan buat kita lah ni ada, Tuhan nak perkekal kita ada dengan tak mati boleh. Tuhan nak mati selalu pun boleh. Tengok. Dia selit. Lepas tanjizi hadis, selit kubdah. Lepas tanjizi hadis, selit kubdah. Gitu. Kelimanya takluk tanjizi hadis pula. Dah kata dah. Dia selit. Selit. Kalau kita ngaji kitab Faridah, dia tak selit. Dia bila dulu kubdah, ya bila dulu suluhi qading, patu tanjizi hadis, patu baru kubdah. Jadi lapar juga. Ni ya selit. Selit ni kalau orang faham dah ni tak apalah, kalau orang tak faham lagi agak bingung juga tu. Kelimanya takluk tanjizi hadis pula dah. Mana? Iaitu meniadakan mungkin kemudian daripada sudah adanya mungkin. Ni kita ni ada. Sapa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakrimu. Pak, Tuhan meniadakan kita. Tu tanjizi hadis. Mana? Tuhan meniadakan kita. Daripada dulunya kita ada. Maka jadilah mungkin itu tiada. Macam tu nenek kita lah. Hak mati dah tu. Dia panggil Tuhan meniadakan tanjizi hadis. Tapi lama dah lah Tuhan meniada tu. Keenamnya pula selit pula kubdah situ. Dah kalau kita tak ada pula panik. Mati kita. Selit kubdah pula ada situ tu. Mana? Takluk kubdah. Mana? Takluk kubdah, iaitu takluk kubdah hak selit pula ni di dalam hal mungkin yang sudah hilang itu, sudah tak ada tu. Tok nenek kita sudah tak ada tu, maka ia tok nenek kita, senang kita begitu. Tok nenek kita hak tak ada dah tu, di dalam genggaman Tuhan pula juga. Mana di dalam rentahan Tuhan juga. Maknanya lagu mana? Dengan makna jika dia Tuhan kehendak menghidupkan dia. Tuhan nak menghidup balik tok nenek kita, boleh tak? Boleh. Bangun kubur tu nenek kita. Tiba-tiba bangun. Pelik apa? Tu Piramli pun buat ada filem tu. Dekat sini. Maka menghidup ia Tuhan akan dia. Akan mungkin yang mati dah tu boleh. Dan jika dia Tuhan kehendaki mengekalkan dia mungkin hak telah dia meniada tu. Di dalam hal hilang, di dalam hal tak ada tu. Maka dikekalkan dia mungkin begitu. Mana hal keadaan tak ada. Tok nenek kita sampai kelar ni tak ada. Adakah tak kuasa Tuhan nak menghidupkan balik? Kuasa. Tapi Tuhan nak mengekalkan tak ada. Tak ada. Tak ada. Tapi
sudut pandai kepada Tuhan Maha Kuasa, kerana ada di zat Tuhan sifat berkuasa, tok nenek kita hak tak ada dah tu pun di dalam rentahan Tuhan, dalam genggaman Tuhan, makna dalam kekuasaan Tuhan. Tuhan nak mengada balik, nak hidup balik dia, boleh. Tuhan nak mengekal dengan tak ada, boleh, tak ada masalah. Tuhan Maha Kuasa. Hak selit pula situ, takluk apa? Qubdah. Ketujuhnya, takluk tanjizi hadis pula. Mana? Iaitu menghidupkan dia lepas hilang itu. Mana? Kita lepas kita mati ni bukan duk mati dengan tak ada gitu dah. Tiup pula sangka kala yang kedua. Hidup pula kita klik. Tu. Tuhan jadi pula kita hidup. Tu dia tanjizi hadis pula tu. Daripada tak ada kepada ada pula. Daripada tak ada pada ada pula. Neh. Dia bang ailat akhirat. Neh. Tuhan ganti tu pada Arafah orang duk wukuf di pada Arafah tu, Tuhan ganti bumi baru. Jadi padang mahsyar. Mati mana tak kira, semua akan dihalau kepada mahsyar. Tu halau tengoklah, jalan kaki kau mengesok kau mengakak kau. Kalau orang rajin wakaf masjid, wak masjid, wak madrasah, jadi kenderaan dia. Rajin wak korban hok gemuk-gemuk, jadi kenderaan dia. Kalbarki seperti kilat cup sapa kepada mahsyar. Itu. Mana duduk jauh-jauh ni boleh cek tengoklah pada Arafah dengan tempat dia duduk nak mati tu jauh mana, berapa kilometer, tu hidup kelik tu. Tuhan menghidupkan balik, Tuhan menjadikan daripada tak ada dulu pada ada pula. Itu dia panggil tanjizi hadis pula, yang ketujuh. Kalau kira tanjizi hadis saja, jadi yang ketiga. Betul tak? Yang ketiga. Kalau kira sekali ni, yang ketujuh ni. Kelapannya takluk qubdah pula. Mana? Kita duk hidup kelik pula, Tuhan menjadi pula kita di pada masyarakat akhirat tu, kita tetap dalam rentah Tuhan. Iaitu mungkin itu sekiranya jika Tuhan kehendak mengekalkan dia di dalam hal adanya tu, nak khalidina fiha abada. Masuk dalam syurga, masuk neraka. Maka dikekalkan dia, boleh Tuhan kekal. Bahkan hukum aridinya begitu. Masuk syurga, masuk neraka orang kafir, khalidina fiha abada. Masuk syurga orang mukmin, khalidina fiha abada, kekal. Tu dia panggil hukum aridinya. Yang tilik hukum aridi. Ini tilik semata-mata kuasa Tuhan. Tu kuasa dak Tuhan nak mengekalkan selama-lama dalam syurga dan neraka, boleh. Maka dikekalkan dia begitu. Dan jika dia kehendak menghilang pula, mati pula, boleh kerana dia Maha Kuasa. Maka menghilang ia akan dia. Mana? Menghilanglah ia, mematilah ia, meniadalah ia, ya Allah, akan dia akan mungkin. Tak boleh. Tak ada masalah pun. Tetapi Tuhan janji dah kan masuk syurga kekal. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tapi tilik dari segi akal kita semata-mata Tuhan itu bersifat dengan kudrat, kita ni senantiasa di dalam rentahan, genggaman rentahan Tuhan. Tuhan boleh nak buat apa-apa saja pada kita. Gitulah. Jadi nak faham qubdah ni gini. Kita ni dalam rentahan Tuhan, Tuhan boleh buat apa-apa saja pada kita. Gitu secara ringkas nak faham qubdah ni. Jadi bila selit, jadilah apa? Satu suluhi qadih, 3 tanjizi hadis, 4 takluk qubdah. Tu ingat baik dah. Tu jadi lapan takluk secara terperinci, secara tafsili. Ketahuilah kamu bahawasanya takluk qubdah itu ialah dengan kita putus tilik daripada dalil-dalil dan janji-janji. Tengok. I'lam, ketahui olehmu ni ai utlubul ilma hatta tata'allam. Ketahuilah oleh kamu akan bahawasanya bermula takluk qubdah itu. Ni kita kata kita dalam rentah Tuhan, dalam genggaman Tuhan tadi itu, ya boleh kita reti takluk qubdah tu reti dengan cara lagu mana? Dengan kita putus tilik. Putus ni mana dengan kita tidak tilik. Putus tilik. Qat'in nazar, mana putus tilik, mana jangan tilik. Jangan tilik daripada dalil-dalil dan janji-janji. Jangan duk tilik pada Quran, jangan. Macam mana Ustaz? Tuhan Maha Kuasa nak mematikan pula kita dalam syurga dan neraka. Ni Tuhan janji khalidina fiha abada. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Tuhan janji dah kekal dalam syurga, kekal dalam neraka. Macam mana pula boleh nak mati? Tu Tuhan janji dalam Quran. Mu tilik dalam janji Quran tu hukum aridilah. Jangan duk tiliklah dari dalil-dalil Quran hadis. Jangan tiliklah janji-janji Quran hadis. Tak tilik Quran hadis, maknanya tak sepakat Quran hadis. Bukan tak sepakat Quran hadis. Semata-mata akalmu tu nak nampak kata Tuhan tu Maha Kuasa.
Dan mung tu dalam senantiasa rentah Tuhan tu je. Dan juga jangan mutilik taksisil irada pada mana-mana sebelah. Pada mana-mana sebelah. Mana iradat ni dia menentu. Dia menentu ni bukan semua. Menentu bi ba'dil mumkinatil mutaqabilat. Tentu dengan pendek, tidak tinggi. Tentu dengan gemuk, tidak kurus. Tentu dengan dengan saadah, tidak syakawah. Tentu dengan atas, tidak di bawah. Tentu dengan di kanan, tidak di kiri. Ya gitu tu taksis iradah. Wallahu a'lam. Habis. Berapa dah? 11.37. 11.37 kita sambung pula lepas ni pukul 12.30. Nah. 12.30 sampai pukul 1.30. Boleh ha? Macam kemarin jugalah. 1, 2, 3. Okey ni insya-Allah. Kita dah kata ni. Insya-Allah. Kita sambung pula pukul 12.30. Bahasan ke apa? Bahasan terjemuh Melayu bagi segala sifat ma'aninya selit tengah ni. Ingat kau iradat dah tu ni. Ni nak bahas tentang masalah terjemuh sifat ma'ani dengan per. Bapa ke dulunya terjemuh dengan ber atau me. Berkuasa, menentu, berkehendak, mengetahui, melihat, mendengar, berkata-kata. Mari-mari tu ayah dia sekal atau Syekh pada lah. Sebenarnya tok guru dia nyawak mula mujaddid, mudakkik, muhaqqiq, menterjemuhkan sifat makni dengan perkuasa, perkehendak, penentu, pengetahuan, pendengaran, penglihatan, penuturan, perkata atau perkata, perkata atau perkata, ikutlah. Tu kenapa? Itu nak bahas ni. Wallahu a'lam. Aku 12.30 dah. Nak cah telefon dulu.